Kita ke Bumi Kenyalang. Sarawak merekodkan pendapatan 2 kali ganda pada tahun lepas. Perinciannya bersama Vanessa Mering. Silakan V. Ya, sahih. Kerajaan Sarawak berjaya mencatatkan hasil pendapatan negeri sebanyak 2 kali ganda sepanjang tahun lepas berbanding 4 tahun lalu. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng memberitahu nilai pendapatan berkenaan akan diumumkan secara rasmi pada minggu hadapan selepas mesyuarat Kabinet Negeri. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari menambah dengan pencapaian sedemikian, beliau yakin Sarawak akan mampu mencapai visi negeri maju menjelang tahun 2030. Beliau juga optimis nilai pendapatan Sarawak juga akan terus mencatatkan pertambahan pada tahun-tahun akan datang. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Sekalung Budi Perkhidmatan Awam Sarawak di Kuching. Dalam perkembangan lain, beliau turut mencadangkan agar Institut Pengajian Tinggi IPT milik Sarawak untuk melibatkan pesara kerajaan negeri yang berpengalaman luas dalam perkhidmatan. Jelasnya dengan pengalaman yang ada, pesara kerajaan dapat berkongsi dengan penuntut IPT berkaitan hala tuju visi dan misi Sarawak pada masa hadapan. Antara yang hadir untuk menerima penghargaan bersara ialah bekas Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Dr. Sabaria Putit dan bekas Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak Datuk Abdul Ghafur Sharif. Kementerian Kerja Raya menerusi Jabatan Kerja Raya bertanggungjawab memberi khidmat nasihat teknikal bagi pelaksanaan projek bernilai RM50 juta yang telah diserahkan hak mengendalikannya kepada Kerajaan Sarawak daripada Kerajaan Persekutuan. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi menjelaskan ia sebahagian daripada rundingan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 yang telah diperjuangkan oleh Kerajaan Sarawak dan ahli-ahli Parlimen Sarawak sejak dari dahulu lagi. Justru itu, Datuk Seri Alexander berkata setelah dipersetujui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, ia memberi kuasa kepada Kerajaan Sarawak untuk mengendalikan projek bernilai RM50 juta. Jadi, hutinya peluang diserah dengan Gubernur Sarawak, awak akan kita bisa kuasa. Intinya mujur Datuk kita elak berkuasa ke mungkin besar ke sekat ya, dia untuk orang uji je. Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis kesyukuran atas pelantikan beliau sebagai Menteri Kerja Raya dan Ahli Parlimen Bintulu Datuk Seri Tiong King Sing sebagai Menteri Pelancongan Seni dan Budaya di Rumah Raymond Plan, Sungai Gelam, Sebauh, Bintulu. Mengenai pelantikan beliau ke jawatan Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Alexander berkata ia sudah tentu mempunyai cabaran yang besar khususnya berkaitan pembangunan infrastruktur bukan sahaja di Sarawak, malah seluruh Malaysia. Sementara itu, Datuk Seri Tiong King Sing menyatakan beliau sebagai Menteri Pelancongan Seni dan Budaya akan terus menyokong rumah-rumah panjang di kawasan tersebut dibangunkan sebagai homestay. Ini termasuk rumah panjang Raymond Plan yang mempunyai daya tarikan yang tersendiri. Memang saya berminat dan juga saya sokong penuh kepada kita rumah panjang mengadakan homestay untuk kita pelancong-pelancong daripada luar negara ataupun dalam negara kita. Tetapi kita mestilah mau rancang betul-betul. Tuan rumah sama anak pihak mesti mau satu hati macam mana kita nak buat rumah panjang di negara taraf. Dalam pada itu, berucap pada majlis tersebut, tuai rumah Raymond Plan memohon agar tajuk rumah panjang mereka digantikan kepada konkrit. Ngeripe tajuk kami ke dia tu. Tajuk kami digagak Hari Kayu dan minta ditukar engkau kayu konkrit, ianya semen. Laban condition tajuk kami nya ndak mana sudah berapa puluh tahun, and then maintenance cost quite high lah. Ini kerana keadaan tanjuk yang semakin uzur dan telah menjangkau usia berpuluh tahun. Lagi kos membaikinya agak tinggi. Ia ujarnya sebagai persiapan menyambut keberangkatan tiba Yang di-Pertuan Agong ke rumah panjang tersebut pada September nanti. Pada majlis tersebut, Datuk Seri Tiong King Sing telah mengumumkan peruntukan berjumlah RM30,000 kepada Biro Wanita Rumah Raymond Plan. Manakala Datuk Seri Alexander pula mengumumkan geran peruntukan berjumlah
sejumlah RM30,000 kepada JKK Rumah Raymond Plan dan RM10,000 kepada Biro Wanitanya. Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Seberkas terus giat melaksanakan program-program pembangunan belia dalam pelbagai aspek termasuk sosial, rekreasi, kebajikan, pendidikan, latihan, kepimpinan, ekonomi serta keusahawanan dalam usaha membentuk masa depan Sarawak yang lebih cerah. Menurut Presiden Seberkas, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, bersempena dengan sambutan ulang tahun Jubli Emas pertubuhan itu tahun ini, sebanyak 727 buah program akan dianjurkan di seluruh negeri. Datuk Seri Abdul Karim menjelaskan antara program ialah Kayuhan Santai Amal Seberkas, Anjuran Seberkas Cawangan Sadung Jaya yang bertujuan meningkatkan amalan gaya hidup sihat dalam kalangan belia dan masyarakat setempat sekaligus memupuk semangat kesukarelawan. Program tersebut melibatkan kayuhan beramai-ramai serta melewati beberapa lokasi selain mengadakan aktiviti gotong royong di Pekan Warisan, Kampung Sungai Bilis dan Kampung Sadung Jaya Laut. Beliau yang juga Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan berharap agar program itu juga akan dapat memupuk semangat kasih sayang dan harmoni dalam kalangan masyarakat setempat. Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah kemudiannya menyampaikan sumbangan prihatin Seberkas dalam bentuk bakul makanan kepada 11 isi rumah daripada beberapa buah kampung sekitar kawasan Sadung Jaya sebelum menyempurnakan acara pelepasan kayuhan beramai-ramai. Kerajaan Sarawak berhasrat untuk memperkasakan golongan belia dalam bidang pertanian moden. Setiausaha Agung Seberkas Negeri Sarawak, Safi'i Ahmad memberitahu Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng menekankan kepentingan penggunaan Internet of Things IoT untuk memajukan bidang pertanian moden. Syafi'i menjelaskan ia adalah salah satu usaha yang perlu dilaksanakan bagi membangunkan golongan itu selain dapat memajukan sektor pertanian negeri. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Penangguhan Kursus Vertigasi Pertanian Zon Selatan 1 di Kuching. Dalam pada itu, beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Daru berkata 2022 merupakan tahun penuh bermakna bagi Seberkas kerana pertubuhan itu telah mencapai 50 tahun. Justru sempena penubuhan 50 tahun itu, Seberkas katanya telah mengadakan sambutan Jubli Emas dengan pelbagai program diadakan. Menurutnya, program yang dilaksanakan tersebut melibatkan ahli Seberkas di peringkat unit, cawangan dan kepimpinan negeri. Syafi'i menjelaskan bahawa Seberkas akan terus komited untuk memainkan peranan sebagai pelopor pertubuhan utama dalam mempergiatkan lagi aktiviti yang melibatkan golongan belia dan masyarakat. Baik, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani, kita kembali bersama Sahih di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih.